Selamat pagi, selamat sejahtera dan salam sati sejiwa. Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sarawak JKMNS bersiap sedia untuk menghadapi kemungkinan bencana banjir kilat di beberapa kawasan di daerah Kuching, Samarahan dan Serian berikutan ramalan hujan lebat pada 16 dan 17 Februari ini. Menurut Menteri Kebajikan Wanita dan Pembangunan Keluarga Datuk Fatimah Abdullah, walaupun keadaan banjir kini semakin reda, namun Jabatan Meteorologi Negeri Sarawak telah meramalkan hujan lebat pada kedua-dua tarikh tersebut. Oleh itu, pihaknya akan memastikan bekalan bantuan di pangkalan hadapan mencukupi dan disalurkan kepada mangsa dengan cepat sekiranya berlaku banjir. Beliau turut menggesa orang ramai, khususnya di kawasan berpotensi berlaku banjir kilat, supaya sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga. Mengenai isu bekalan agihan yang telah tamat tarikh luput di salah satu pusat pemindahan banjir di Serian yang turut diviralkan di laman media sosial, beliau memberitahu bahawa perkara tersebut telah disiasat dan didapati tidak benar. Tambah beliau, pihaknya sedang menyiasat pengguna akaun laman sosial tersebut sebelum tindakan seterusnya diambil. Ujar beliau, kementeriannya amat mengambil berat tentang pengagihan bekalan bantuan ketika banjir dan menyeru penerima bantuan supaya melaporkan sebarang keraguan tentang bekalan yang diterima kepada pihak JKMNS agar ia dapat diambil tindakan. Datuk Fatimah memberitahu demikian pada satu sidang media di Wisma Kebajikan Negeri Sarawak. Perkembangan penduduk terjejas banjir yang masih berada di pusat pemindahan di Sarawak. Hanya 74 penduduk terjejas dari daerah Serian masih berada di dua pusat pemindahan seperti yang direkod setakat pukul 6 petang semalam. Pusat pemindahan tersebut ialah Dewan Kampung Kenawit Betong yang menempatkan 18 orang daripada 5 buah keluarga. Di Surau Hadari pula, 56 penduduk terjejas yang terdiri daripada 18 keluarga masih berada di pusat itu. Pihak Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan bahawa keadaan cuaca baik selain paras sungai yang normal ketika ini menyebabkan hampir sebuah kawasan yang terjejas banjir kembali pulih. Kedua-dua pusat pemindahan yang masih beroperasi di Serian ketika ini dijangka ditutup hari ini, namun semuanya tertakluk kepada keputusan penilaian yang dibuat oleh pasukan penyelamat yang bertugas. Di Sibu, mayat seorang pelajar yang dipercayai lemas selepas terjatuh ke sungai dari sebuah kapal di limbungan Jalan Sungai Antu Industrial Estate petang Rabu lalu telah ditemui semalam. Ketua Operasi Mencari dan Menyelamat Hasman Bakar berkata mayat Ricky Eduardo George, 22 tahun, ditemui lebih kurang 20 meter dari tempat mangsa dilaporkan terjatuh. Jelasnya, keluarga mangsa yang turut menyertai operasi pencarian terlihat satu objek mencurigakan timbul di permukaan sungai, kemudian memaklumkan segera kepada pihak bomba. Identiti mayat telah dikenal pasti melalui pakaian yang dipakai mangsa ketika berlakunya kejadian. Menurut sumber, mendiang Ricky merupakan seorang pelajar bahagian enjin kapal di sebuah akademi maritim tempatan. Mangsa yang merupakan cucu saudara kepada Ahli Parlimen Hulu Rajang Datuk Wilson Ugak Kumbong dipercayai baharu sahaja hampir 2 minggu menjalani latihan industri di sebuah syarikat pembuatan kapal yang terletak di Jalan Sungai Antu Sibu. Mayat dibawa ke Hospital Sibu untuk tindakan lanjut. Skim pinjaman Rumah Panjang Sarawak akan diteruskan. Menjelaskan perkara itu, Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Dr. Muhammad Irwan Serigar Abdullah berkata inisiatif yang dilancarkan pada tahun 2006 ini telah banyak memberi impak kepada penduduk rumah panjang yang menyediakan peruntukan pinjaman sehingga RM15,000 bagi satu pintu. Menurut Tan Sri Dr. Muhammad Irwan, untuk tahun lepas sahaja, Kementerian Kewangan telah menyalurkan sejumlah RM72.5 juta kepada Kerajaan Sarawak bagi melaksanakan program tersebut, manakala tahun ini pula sebanyak RM10 juta. Beliau menjelaskan perkara demikian kepada pihak media selepas penyerahan cek pinjaman berjumlah RM10 juta kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Dato' Amar Muhammad Moshidi Abdul Ghani di Kuching. Beliau berharap dengan adanya skim seumpama ini, masyarakat di rumah panjang akan menikmati kehidupan yang sempurna dan selesa. Pendedahan berterusan terhadap kesan kebakaran di rumah-rumah panjang dan kampung amat penting bagi mencegah berlakunya kebakaran selain dapat menyelamatkan harta benda dan nyawa. Justru Menteri Muda Kemudahan Awam Datuk Sylvester Entry Moran yakin pertandingan pencegahan keselamatan kebakaran 2015 yang diadakan dari April hingga November tahun lepas berupaya membantu meningkatkan kesedaran dalam kalangan penduduk rumah panjang. Ditemui pemberita selepas menyampaikan hadiah kepada pemenang-pemenang dalam pertandingan pencegahan keselamatan kebakaran 2015,
Masyarakat Beluru Bakomiri, Dato' Sylvester Entry memberitahu pertandingan ini akan diteruskan buat kali kedua tahun ini. Antara objektif program yang pertama seumpamanya di negara ini bagi mengurangkan jumlah kes kebakaran rumah kediaman selain mewujudkan kreativiti dan inovasi masyarakat dalam mencegah kebakaran serta langkah pencegahan kebakaran secara berterusan dalam kalangan masyarakat. Sebanyak RM100,000 diperuntukkan bagi melaksanakannya dengan kerjasama pelbagai pihak termasuk Pejabat Daerah Marudi, Jabatan Bomba dan Penyelamat Marudi bersama 158 rumah-rumah panjang dalam Dun Marudi. 4 kategori yang dipertandingkan ialah kampung, rumah panjang kekal, rumah panjang tradisional 20 hingga 30 pintu dan rumah panjang tradisional 31 pintu ke atas. Antara pemenang yang ditemui rata-ratanya bersemangat untuk menyertai lagi pertandingan seumpama itu ke arah meningkatkan kesedaran penduduk tentang bahaya kebakaran. 5,000 ini memang untuk saya menjalankan aktiviti untuk mencegahkan kebakaran di rumah kampung, di rumah panjang. Akan menggunakan uang ini dengan sebaik mungkin untuk membeli alat-alat pemadam api yang belum lengkap. Turut hadir penolong pengarah bahagian keselamatan kebakaran Bomba Sarawak, penguasa kanan Bomba 1 Zaki Omar, penguasa kanan Bomba 2 Ahmad Nizam Safi'i dan pengarah daerah Marudi Marcos Sebong. Parti Demokratik Progresif Sarawak SPDP masih melobi untuk mendapatkan kerusi bagi Sama Laju, iaitu salah satu daripada kerusi baru dalam pilihan raya negeri akan datang. Ahli Majlis Tertinggi SPDP, Konselor Sebastian Janting Takin memberitahu parti tersebut akan merayu kepada pucuk pimpinan Barisan Nasional BN Negeri untuk diberikan kerusi tersebut. Jelasnya, SPDP telah lama berkhidmat di kawasan tersebut yang merupakan pecahan daripada Dun Kidurong selain telah lama di bawah seliaan Ahli Parlimen Bintulu, Datuk Seri Tiong King Sing. Selain itu, atas faktor khidmat kepada rakyat selama 17 tahun dan mempunyai 6,000 keahlian SPDP merupakan faktor utama juga untuk menuntut kerusi tersebut. Bagaimanapun, tambah beliau, segala keputusan diserah kepada pengurusi BN Negeri, Datuk Patinggi Tan Sri Adenan Satem. Ujar beliau lagi, sekiranya Tan Sri Adenan meletak calon bukan daripada parti tersebut, sokongan penuh akan tetap diberikan terhadap calon BN bagi Dun Sama Laju bagi memastikan kemenangan BN dalam pilihan raya itu nanti. Jadi kita orang SPDP ini menuntut kerusi Sama Laju ini bukan berarti kita tidak menyokong parti-parti lain. Mana-mana parti yang diberi kerusi ini nanti kita pun akan bekerjasama untuk memastikan kerajaan Barisan Nasional masih kuat dan juga kita memang menyokong kepimpinan yang amat berhormat Ketua Menteri kita. Dalam pada itu, Konselor Sebastian memberitahu SPDP akan mempertahankan kerusi milik parti itu iaitu di 8 kawasan Dewan Undangan Negeri. 8 kerusi tersebut ialah Tasik Biru, Meluan, Pakan, Krian, Marudi, Batu Danau, Bekenu dan Baklalan. Konselor Sebastian memberitahu demikian selepas perjumpaan dengan 44 tuai rumah dan ketua masyarakat dari kawasan Sama Laju di Bintulu. Umat Islam perlu melakukan transformasi ke arah perpaduan, pemufakatan dan kemajuan demi mencapai kejayaan yang lebih besar dan bermakna. Menteri Muda Kemudahan Awam Bekalan Air, Datuk Sylvester Entry Muran berkata, dalam berdepan dengan dunia globalisasi yang penuh persaingan, umat Islam perlu mendahului dalam penguasaan bidang ekonomi dan teknologi canggih selain menyejahterakan masyarakat serta negara amnya. Justru bagi menjayakan matlamat itu, umat Islam perlu melakukan hijrah dan transformasi pemikiran serta budaya kerja untuk menyemarakkan semangat juang yang tinggi demi mencapai kecemerlangan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Tilawah Al-Quran dan pertandingan nasyid peringkat daerah Marudi di Surau At-Taqwa, Kampung Narum, Marudi. Program yang dianjurkan setiap tahun itu merupakan usaha pihak kerajaan mendapatkan peserta terbaik mengikut syarat markah yang ditetapkan untuk masuk ke peringkat bahagian dan ke peringkat negeri, seterusnya peringkat kebangsaan. Tambah beliau, program itu dianjurkan bukan sahaja sebagai medium untuk meningkatkan kualiti bacaan, tetapi yang paling penting, kefahaman dan penghayatan terhadap Al-Quran itu sendiri dalam kehidupan seharian. Pada majlis itu, Datuk Sylvester Entry turut mengumumkan peruntukan projek luar bandar berjumlah RM100,000 untuk menaik taraf Surau At-Taqwa, Kampung Narum. Tahun ini sebanyak 8 penyertaan Qari dan 4 Qariah serta 2 pasukan nasyid menyertai program tersebut. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini.
Antara liputan acara dalam agenda hari ini, Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Denan Satem akan merasmikan program Memperkasa Jentera Pilihan Raya PBB di Stadium Tertutup Lawas pada pukul 10.45 pagi sebelum menghadiri Majlis Jamuan Rakyat di Padang RPRC Biu Bintulu pada pukul 8 malam. Sementara itu, pada pukul 9 pagi, Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein akan menghadiri program bersama warga veteran ATM melawat Makam Pahlawan di Jalan Taman Budaya Kuching sebelum melawat dan menyempurnakan Majlis Penyerahan Kunci Rumah One Malaysia Home Repair Program One MVHRP di Kampung Sekok, Padawan pada pukul 10.30 pagi. Turut mendapat liputan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim akan menghadiri sesi taklimat media rang undang-undang kanak-kanak pindaan 2015 di Hotel Riverside Majestic, Kuching pada pukul 3.30 petang. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Berita seterusnya kembali ke Angkasa Peri bersama Fiona.